rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar Form 5. Hoi, dah Form 5 dah sekarang. Okey, saya rasa ini kelas Form 5 yang pertama kot. Kan? Yang selepas batch Pro Max. Okey, ini adalah kelas percuma yang pertama saya rasa. Kan? Untuk Form 5 sahaja. Untuk Form 5 sahaja. Okey, sebelum ni saya akan buat yang mencampur. Kan? Jadi hari ni adalah khas untuk Form 5. Wah. Korang boleh tanyalah soalan macam-macam sebab nak prepare ni, peperiksaan ni. Okey, cuma jangan tanya exam bila tahun depan ke tahun ni kan? Yang tu saya tak dapat confirm lagi. Kan? Orang Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan pun tak tahu juga bila, kan? Okey, boleh tapi untuk selamat kita setkan dulu, boleh Kita set kita punya exam adalah akhir bulan 11 ataupun bulan 12. Boleh? Maknanya kita get prepared before that. Maknanya sebelum bulan 11 kita dah settle semua silibus. Lepas tu kita dah buat ulang kaji. Dia nak tangguh lama mana terpulanglah. Faham tak? Dia nak tangguh lama mana terpulang. Jadi pada masa tu kita dah get prepared dan bersedia. Okey? Beres? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ni kita nak belajar tajuk pembezaan. Siapa dah habis tajuk ni? Siapa dah habis dah tajuk bab 2? Bab 2 dah habis dah? Ngaku cepat. Bagi tam. Okey, seorang. Belum sampai lagi bab 2. Langsung tak belajar lagi langsung tak. Okey. Baik. Maknanya saya kena tukar soalan. Siapa belum belajar lagi bab 2? Saya belum belajar lagi. Kita orang sekarang baru ni. Kan? Okey. Belum belajar lagi, ada tak? Belum belajar. Langsung tak belajar lagi siapa tu? Hana. Okey, langsung tak belajar lagi. Daripada awal ke? Okey, iPhone belum sampai lagi. Okey. Nurul Hazikah dah ni. Sepasang tadi yang dah habis tajuk ni ada 2 orang. Okey, 2 orang. Yang tak belajar lagi dalam 3-4 orang. Okey, maksudnya saya kena terangkan daripada asas lah. Boleh? Okey. Saya terangkan daripada asas. Yang mana yang dah habis tajuk ini, sila buat recall balik. Ulang kaji balik semula. Perkaya dan kemaskan balik kefahaman yang kamu dah faham. Okey? Jangan kamu bandingkan dengan cikgu kamu. Adalah untuk membantu cikgu awak memberikan kefahaman yang lebih. InsyaAllah. Yang bagi faham tu Allah SWT. Bukan Okey? Saya hanya bagi penerangan supaya ia lebih simple untuk kamu faham. Boleh? Maknanya sekarang ni dah bercampur. Ada yang tak belajar lagi, ada yang belum habis lagi, ada yang tengah-tengah. Betul tak? Jadi insyaAllah saya akan cover daripada asas dulu. Apa sebenarnya yang penting dalam tajuk ini? Ready? Ready bagi thumbs? Ready bagi thumbs. Dah sedia belum? Dah. Nurin dah ready belum? Nurin? Dah Allah tak ada pula dakwat dia. Lupa nak check. Okey. Alright. Okey, sebelum itu yang dah belajar tajuk pembezaan. Apa tujuannya kita belajar tajuk ini? Cuba komen pada saya. Saya nak tahulah juga. Cuba komen dulu. Saya nak pergi ambil marker. Okey, sekat ni depan ni je. Depan ni. Belah ni. Okey, sila komen sekejap. Apa sebenarnya tujuan kita belajar tajuk pembezaan? Nilai had sesuatu fungsi. Okey, betul? Betul. Lagi. Siapa kata tu? Amalina Ibrahim. Oh, semalam saya perasan nama Amalina pun ada.
Okey. Apa lagi? Apa lagi? Kalau tak tahu cakap je. Sir, saya tak tahu. Sir, saya memang belajar je. Sir. Kan? Sedih tak? Sedih tak? Sedih. Memang sedih. Okey, apa tu sebenarnya tujuannya kita belajar? Kita belajar pembezaan ni. Apa tujuan dia? Apa? Kalau tak ada idea, cakap je. I have no idea, sir. Kan? Tak tahu. Saya tidak tahu. Kan? Main belajar je. Apa tujuan kita belajar pembezaan? In real life, apa tujuan dia? Ada tak? Cepat, cepat. Satu je, seorang je. Taib. Nak kira volume. Nak kira volume, volume apa? Volume? Fatin. Ada pengiraan volume tu ada. Kan? Tapi volume tu untuk apa? Lagi. Lagi. Sebagi 10 second lagi untuk tulis. Cepat. Cepat. Tulis. Nak buat apa lagi? Pembezaan. Untuk apa? Pembezaan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil differentiation. Differentiation. Okay, differentiation. Tak ada dah. It's no idea dah. Semua dah ni dah. Okay, baik. Differentiation. Kan dalam bahasa Inggeris. Minta maaf tulisan seteruk sikit. Okey, apa sebenarnya tujuan kita belajar differential equation ataupun pembezaan? Okey, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Bersedia. Bersedia. Okey. Sedia Okey, 1, 2. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembezaan. Apa sebenarnya yang kita nak cerita pasal pembezaan? Okey. Beza. Kita kena tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan beza. Beza ni contohnya adalah sesuatu ais. Okey, ni graf Ini X, ini paksi Y. Ais. Ada yang dah pernah tengok sepunya ni. Larangan ni. Okey, tak apa. Ini ais. Okey, ais ni adalah saya ambil dalam bentuk 2D lah. Kalau bentuk 3D dia ada satu lagi Z, satu lagi. Tapi saya ambil satu 3D, 2D Faham 2D. Okey. Baik, dia ada paksi X, ada paksi Y. Baik, ais ni kalau seletak dekat tengah panas, apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku? Dia akan jadi cair. Betul tak? Buhahahaha. Buah ke buha? Kan? Okey, dia akan mencair. Baik, kita ada di sini adalah contohnya ini adalah X note. X note tu adalah X asal dia. Faham Dan ini adalah Y note. Okey, why not you not going there? Tak ada kain kena mengena. Okey, tak ada kena mengena. Why not ni adalah Y asal dia. Faham Sesuatu nilai Okey, selepas kita biarkan seberapa seketika, apa yang berlaku adalah dia akan mencair. Korang nampak ke tak tulisan saya ni? Nampak Maka saya macam tak apa nak, dia macam geli-geli, malu-malu je nak keluar. Kan? Kejap. Ambil kau. Okey, ini X1, ini adalah Y1. Faham? Dia berubah. Okey, baik. Apa yang dikatakan beza? Apa yang dikatakan beza? Tengok ni. Ini kita nak tahu, ini adalah pembezaan dia. Betul? Maksudnya, kita nak tahu beza dia adalah apabila nilai X yang asal, kita tolak nilai X yang sekarang. Okey, maka kita akan dapat sesuatu data. Data tu adalah data X. Data X. Faham Data X. Cacing.
Faham ke? Faham ke? Kenapa sebenarnya dia guna benda ni? Adakah dia tak guna terus tak? Sebab benda ni menunjukkan bahawa data X tu dia berubah. Faham ke? Dia berubah. Berubah. Okey, kejap dia 10, lepas tu dia 9, lepas tu dia 7, lepas tu dia 8, ikut time. Faham ke? Faham kan? Sebab tu dikatakan sebagai data X. Dia bukan macam data statistik. Data statistik adalah data yang solid. Pak, duduk kat situ 9. 9 lah, dia tak ubah-ubah dah. Faham ke? Faham Okey, jadi bila dia berubah ini, kita panggil sebagai data yang berubah. Data yang berubah. So, ini adalah data X dan di sini adalah data Y. Ada faham? Ada faham? Okey, jadi macam mana kita nak mengaitkan di antara X dengan Y? Bila kita nak kaitkan dia, maka kita tulis data Y per data X. Iaitu, maksudnya beza Y per beza X. Faham ke? D ni adalah daripada perkataan difference. Different. Perkataan different ni, ni different. Beza-beza. Sebab tu dalam bahasa Melayu, beza. Bahasa Inggeris, different. Faham tak sekarang? Fahamkah sekarang? Buhahaha faham? Boleh Asyik buhahaha je kan. Yalah, tulis nama pelik-pelik lagi. Jadi aim lah dekat Sir kan. Okey. iPhone dah faham Beres. Okey. Siapa faham setakat ini bagi thumbs? Siapa faham setakat ini bagi thumbs? Okey. Alright. Baik, Alhamdulillah. Majoriti. Suraya macam mana, faham tak Suraya? Saya tak nampak dia punya thumbs. Suraya faham tak? Kalau tak faham, sila type. Okey, baik. Jadi, bila kita nak kaitkan, kita tak boleh kira dengan yang ini. Jadi, dalam pembezaan, kita guna dy per dx yang ni. Okey, yang ni sukar untuk kita kira, tapi yang ni kita boleh kira. Tapi macam mana? Faham ke? Okey, adakah dia melibatkan data y dengan data x saja? Tak. Dia boleh jadi juga antara perkaitan di antara ini tangki air. Siapa sebut tadi? Fatin kan pasal volume tu kan? Pasal volume tadi kan? Okey, volume dalam sesuatu volume bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya isi padu. Okey, isi padu. Katakanlah di sini saya letakkan batang pipe. Okey, alright. Okey, baik, cantik. Kan? Suka atau baik. Minta maaf lah cikgu at maths. Memang bodoh sikit kalau melukis. Okey. Baik. Okey, baik. Jadi sebuka ni kan. Okey. Buka pipe ni. Okey, dalam masa tertentu data T berubah. Betul? Data T adalah time. Kan dalam bahasa Inggeris. Ni time. Okey. Dia biasanya formula dia ambil dalam bahasa Inggeris yang general punya lah, senang. Awak pergi Amerika pun dia panggil data T juga. Pergi Rusia pun insya-Allah data T juga. Pergi ke Jerman pun sama. Pergi ke mana-mana pun sama lah. Kalau kita guna bahasa Melayu mungkin susah sikit lah kot. Okey, mungkin kita nak kena translate semua formula tu. Okey, tapi untuk faham formula dengan baik, awak kena kenal dia dalam bahasa Inggeris. Itu tip. Boleh take notes. Okey, formula adalah dalam bahasa Inggeris. English. Okey, dia ambil nampak tak ni different D. Nampak tak time T, dt. Okey. Yang ini adalah volume. Yang menyebabkan bila kita buka air ni keluar, maka volume pun akan berubah. Faham ke? Maka kalau kita nak kaitkan dV dengan dt adalah kita tulis data V per data T. Itu sama dengan dV per dt. Faham? Faham guys? Faham? Faham Alright. Okey, kalau sir,
tinggi dia pun berubah juga sir, iaitu H height kan. Okey, kalau nak ambil height boleh. Nak kaitkan height ni dengan T boleh. Dia jadi delta height per delta T, iaitu bersamaan dengan DH per DT. Ikut suka dia lah. Faham tak? Faham sekarang? Faham sekarang? Beres-beres? Okey, baik. Jadi, kesimpulannya, apa tujuan kita belajar differential equation? Dia berkait dengan rate of change. Perubahan. Betul tak? Siapa faham? Perubahan. Contohnya dalam tangki minyak. Bila kereta bergerak, maka kita boleh tahu kereta tu dengan volume tertentu boleh jalan berapa jauh. Penting ke tak penting? Boleh tak kalau tak ada meter? Kereta tak ada meter. Naik kereta, minyak tinggal berapa? Entahlah. Pergi sukat. Buka-buka tangki minyak. Boleh kot nak sampai. Boleh kot. Main boleh kot. Kan? Kau main boleh kot. Memanglah kan. Boleh kot. Ramailah duduk tepi jalan sebab pergi tolak kereta. Betul tak? Sebab tak belajar differential equation dulu, padan muka kau. Kan? Tolak kereta main agak-agak je kan isi minyak. Kan? Tak pasal-pasal minyak kereta kena ada satu tangki lebih untuk tampung kalau in case kalau habis minyak. Kan? Tersadai tepi jalan. Kan masalah. Jadi dengan ini kita boleh buat satu indikator di mana kita ada volume tertentu, bila kita jalan seberapa jauh kita akan guna berapa minyak kita. Kemudiannya kalau kita tengok meter sekarang, zaman sekarang dah canggih. Kan? Ada kereta BMW tapi tak tahu pembezaan. Teruk lah. Kan? Jadi kita nak bawa tu kita tengok masa start, boleh pergi 800 km lagi. Cantik, tak payah isi minyak. Bawa aje pergi. Faham ke? Faham. Senang cerita kan? Okey, lepas tu kalau kita pun tengok bling-bling dah warna merah. Macam mana dia boleh detect warna merah tu? Sebab dia dah ada indikator bahawa volume ni dah nak habis. Bila dah nak habis, kita boleh pergi isi minyak. Mudah tak hidup kita? Guys, mudah tak hidup kita? Mudah kan? Inilah tujuan kita belajar pembezaan, guys. Okey, faham bukannya saja-saja nak belajar. Sir, saya ni bukan nak jadi engineer pun, sir. Kan? Kenapa nak susah-susah nak belajar benda ni? Kan? Guys, dulu kan kita belajar masa tadika kan? Kita belajar ABC. Ada kita cakap kat cikgu kita, saya tak nak belajar huruf F. Sebab F tak jarang guna. Kan? Lepas tu backward pula tu. Faham tak? Kan? Saya tak nak belajar lah huruf F. Jadi saya tak nak tahu huruf F. Jadi saya nak belajar huruf lain je. Apa cikgu tu buat? Dia pelangkung kau. Sebab apa? Semua benda tu penting. Yang penting macam mana kamu nak guna, kamu tak tahu bila. That kind of knowledge, we don't know bila kita akan guna dia. Bila akan berguna. Faham ke? Bila akan berguna. Contohnya huruf A lah yang kita belajar dulu. Kan kita tak tahu sebenarnya nak guna bila. Tapi pada hari ini, huruf A tu saja pun dah banyak sangat kita guna. Betul tak? Banyak tak pahala cikgu yang ajar kita dulu? Yang ajar huruf A. Banyak tak? Banyak pahala dia. Kalau dia ikhlas mengajar. Dan insya-Allah kan pahala-pahala tu akan jadi dekat akhirat nanti. Faham ke? Jadi belajarlah supaya jadi orang yang bijaksana. Kan? Bukannya orang jadi bodoh sana, bodoh sini. Kan? Ramai orang bodoh mudah jadi kaya sekarang. Faham ke? Tak pandai pun boleh jadi kaya, jangan risau. Kan? Kan? Kalau orang pandai pun, orang bodoh pun boleh jadi kaya, takkanlah orang pandai tak kaya? Logik tak? Logik kan? Analoginya mudah. Kan? So, jadi pandai. Faham Jadi pandai. InsyaAllah, bila kita belajar sungguh-sungguh, Allah SWT akan bagi kepandaian itu. Okey. Ready? Kita nak pergi asas yang seterusnya. Iaitu pasal had. Pasal had pula guys.
Okey, hari ini pula dah. Kan? Hari ini kita akan belajar pasal asas dalam pembezaan tentang had pula. Okey, pasal had. Okey, had ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil limits. Bukan Mr. Lim ataupun Lim Kak Kiong. Bukan. Tak ada kaitan dengan dia. Lim ni adalah berkaitan dengan limit. Kan? Had adalah had lah. Dalam bahasa Inggeris. Okey? Baik. Limits ataupun dia lim. Okey, atau had. Okey, siapa yang dah belajar? Nurin dah belajar kan? Okey, pasal pembezaan. Awak faham tak pasal had ni apa benda? Faham ke tak faham? Faham so? Sikit-sikit. Kan? Yang dah belajar. Kan? Siti Bashirah dah kan? Okey, faham tak pasal had ni apa? Okey. Lambat je respon tu dah tahu lah tu. Kan? Macam tahu tak tahu je. Had tu had lah kan? Memang had lah. Ya betul Fai. Okey, tengok had ni memang betul had. Okey, saya nak tanya ais ni dia boleh mencair sampai berapa? X ni boleh mencair sampai berapa? Sampai kosong. Pi kata kosong. Betul kan kosong? Bukan dia boleh mencair sampai negatif 16 ke? Boleh? Negatif 16. Boleh? Had dia sampai kosong. Faham? Y pun had dia sampai kosong. Sebab tu bila awak berjumpa, biasanya awak jumpa X had dia equal to 0. Faham sekarang guys? Faham? Kalau kita naik motosikal kita tu ada meter dia tu sampai 200. Contohlah. Kan? Naik. Tapi manufacturer kita memang dah buat enjin dia tu boleh naik sampai 80 je. Kan? Boleh naik 80 je. Boleh naik. Nak potong lori. Kan? Nak potong lori. Lori naik 80. Kita boleh dapat maksimum 80. Kan? Had dia adalah 80 km sejam sahaja untuk enjin tu. Faham ke tak? Maksudnya had bagi laju tadi X 80 saja kilometer per jam. Faham guys? Faham tak ni? Dia ada had dia. Okey? Dia ada had. Okey? Jadi bila sampai masa keadaan tertentu, itulah nilai maksimum dia yang dia boleh pergi. Jadi bila masukkan nilai ni, kita akan tahulah nilai Y dia. Faham ke? Kalau kita masukkan nilai X ni tertentu, maknanya nilai Y tertentu. Dia berkait. Ni faham ke tak ni? Faham ke tak? Okey. Jadi dia cerita pasal had ni adalah suatu limit yang memang dia akan sampai pada situ saja. Dia tak pergi more than that. Understand? Faham ke tak ni? Mesti ada soalan. Sir, kalau had infinity macam mana, sir? Had X infinity. Contohnya macam kes mata awak. Guys, awak boleh nampak berapa jauh? iPhone pernah ukur tak berapa jauh awak boleh nampak? Cuba jawab. Kan? Tak boleh kan? Tak boleh tengok kan? Boleh. Okey, maksudnya had dekat dalam mata kita boleh pergi berapa jauh? We don't know. Tapi sebenarnya dia ada limit. Bukannya sampai jauh-jauh sangat, tapi masih lagi ada limit. Tapi sebab dia dah tak terlalu jauh dan kita pun malas nak kira. Kan? Pernah ambil apa? Pernah ukur guna apa? Laser. Pernah ukur guna apa? Faham tak? Kan? Bila kita dah tak boleh nak kira, maksudnya kita just letak je limit. Oh, aku boleh tengok sampai lebih kurang dalam 3 km, 4 km, something like that. Faham tak? Kita akan mula mengagak-agak. Okey, satu lagi keadaan contohnya bola pingpong. Siapa pernah tengok bola pingpong? Siapa tak pernah tengok, maknanya dia daripada planet Marikh.
Kan dia baru balik hari tu. Kan? Okey, bola pingpong. Okey, kita lambung. Lepas tu dia melantung kan. Melambung. Okey, daripada sini, bucu sini. Okey, puu. Pak, 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 pak. Okey, saya nak tanya, berapa kali dia melantung? Berapa kali? Ha 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 ha. Ha. Kan, siapa pula nak kira? Siapa pula? Siapa pula? Boleh? Boleh? Ya, Amalina, boleh tak kira? Okey, kita hanya boleh kira masa dia melantun sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faham tak? Sampai 17 tu je. Lepas tu kita dah tak boleh kira dah. Tapi dia masih lagi melantun. Kenapa kita tak kira? Kenapa tak kira yang mana yang kecil-kecil? Why? Why? Kenapa tak kira? Sebab dia dah menghampiri infinity. Sebab dia sangat cepat. Faham tak? Sebab tu, bila kita mengira dalam infinity, dia ada had dan tiba-tiba kita dapat nombor. Padahal nombor yang kita boleh kira sahaja. Faham ke? Kejap lagi kita pergi soalan dia. Boleh? Faham Okey, kita ceritalah sikit pasal had ni. Kita masukkan dalam contoh boleh? Ready? Ready. Sebab dia ada pengiraan sikit tentang had ni. Alright. Sepadam ini Okey. Siapa dia baru faham pasal had ni? Bagi thumbs. So, saya baru faham pasal had hari ni. Alah. Alright. Okey, baik. Baik, kita tengok contoh had tertentu Okey, sesuatu had 3x tambah okey, 3x tolak dengan 4. Tolak 4. Iaitu had dia adalah sama dengan 2. Okey, faham tak sekarang bahawa persamaan ini adalah hadnya adalah 2. Maksudnya dia boleh pergi jauh lagi ke? Tak, dia sampai 2 je. Faham guys? Faham? Bagi thumbs, bagi thumbs. Sir, boleh kosong ke? Boleh. Boleh 1 ke? Boleh. Boleh 2 ke? Boleh. Boleh 3? Tak. Sebab dia sampai 2 je. Faham Jadi, bila kita masukkan ke sini, dia akan jadi 3 prap 2 tolak dengan 4. Jadi 6 tolak dengan 4 jadi 2. Inilah nilai, ini Y sebenarnya ni. Y. Kan? Y boleh pergi maksimum 2 sahaja. Boleh faham? Boleh faham? Boleh Boleh Alright. Senang Senang Okey, ini kalau yang biasa. Kita pergi contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua iaitu had x siapa dengar apa? 5 di mana dia adalah x kuasa 2 tolak dengan 25 prap. Ni adalah x tolak 5. Okey guys, salin. Dah salin, dah bersedia bagi thumbs. Seronok pula belajar mengajar hari ni. Rasa macam nak lama sikit je. Boleh tak? Apalah, sejam je lah kan. Tak payah lama-lama sangat. Sejam cukup lah. Kalau lama-lama sangat study maths nanti meletup pula otak. Kan? Okey, baik. Dah ready Okey, bersedia. Okey, dalam keadaan begini, kalau kita masukkan nilai 5 dalam ni, apa yang berlaku? Bawah ni akan jadi kosong. Atas ni pun akan jadi kosong. Betul? Dah ni atas ni kosong, bawah ni kosong. Apa dah hal? Apakah hal nak kira apanya? Limit apa benda ni? Kan? Admat ni pelik-pelik dia bagi kan? Okey, dalam keadaan sekarang, cuba kita tengok. Adakah ini dah paling simple, paling ringkas? Dah ke belum? Belum lagi, belum ringkas lagi. Ini maknanya dia masih belum simple. That's why bila kita masukkan nilai limit, dia boleh jadi tak tertakrif. Faham Tidak tertakrif. Jadi kita tak nak dia jadi tidak tertakrif. Macam mana maksud tidak tertakrif ni? Okey, contohnya 5 dibahagi dengan kosong. Bila kita tekan kalkulator, dia akan keluar
Math error. Math error tu maksudnya adalah tidak tertakrif. Faham Oh, baru tahu hari ni. Dah form 5 baru tahu hari ni. Math error tu rupanya tak tertakrif rupanya dalam bahasa Melayu. Yes, baru tahu sebab tak ada kalkulator yang tulis dalam bahasa Melayu. Tunggu kamu jadi engineer dulu, nanti kamu buatlah kalkulator dalam bahasa Melayu. Boleh? Kan? Kan? Faham? 5 bahagi kosong. Tidak tertarif lah tu. Belakang kan? Kan boleh tak? Boleh tak macam tu? Kan? Janganlah mencarut. Tak baik. Kan? Tidak tertarif. Okey, baik. Contoh, sebagai contoh je. Okey, jangan serius sangat. Okey, baik. Sekarang, kalau kita masih lagi boleh ringkaskan dia, kita kena simplifykan dia dahulu. Barulah kita boleh masukkan limit dia. Faham? Let's go. Yang atas ni adalah kuasa 2 sempurna. Maka kita boleh jadikan dia sebagai X tolak dengan 5, X tambah dengan 5. Dan ini adalah X tolak dengan 5. Siapa yang tak tahu pasal ni bagi tahu saya? Saya tak sure apa yang saya buat tu. What is going on? Siapa yang tak faham? Sila bagi thumbs. Yang atas ni apa yang berlaku? Semua tahu? Alhamdulillah. Alright. Semua dah okey. Saya tak nak terangkan sebab ini form 3 punya cerita. Okey, kuasa 2 sempurna. Kuasa 2, dia akan pecah, dia akan jadi tambah dan tolak. Alright. So, kita boleh potongkan di sini. Jadi, had kita adalah X kepada 5. Okey, kita ada X tambah dengan 5. Di sini baru kita boleh masuk nilai. Dan akhirnya kita akan dapat 5 tambah 5 jadi 10. So, had dia melibatkan nilai ini apabila X sama dengan 5, had maksimum dia adalah 10. Faham guys? Faham? Boleh pergi 6 ke? Tak. Kan sampai 10 je lah. Boleh? Senang ceritanya kereta. Kalau awak isi RM40, boleh pergi berapa jauh? Itulah limit dia. Faham ke? Kalau okey, oi, kereta ni bagus ni. Kan, encik isi RM40, boleh pergi ke bulan, Cik. Kan? Boleh pergi bulan, Cik. Dengan RM40. Nampak sangat penipu. Faham ke? Kan? Okey, boleh faham. Bila isi berapa, awak boleh pergi berapa jauh. Itulah limit. Right? Guys, dah faham sekarang Sangat faham? Jelas, clear? Okey, satu benda lagi saya tak terangkan iaitu tentang limit yang melibatkan had infinity. Betul tak? Had infinity. Nak tahu? Nak tahu bagi thumbs. Nak tahu bagi thumbs. Yang ni dah tahu dah familiar, dah okey dah. Kan? Nak tahu sekarang yang infinity punya tu, apa cerita sebenarnya Alright. Let's do it. Okey, katakanlah suatu contoh. Ni 2 kan, yang ni ketiga. Okey, suatu had iaitu X kepada infinity. Contohnya infinity adalah penglihatan kita. Okey, dibuat dalam satu contoh persamaan. Okey, diberikan sebagai 7X tolak dengan 5. Okey, apa yang kita harus buat di sini? Okey guys, tengok. Ini dah paling simple dah, betul? Ini dah paling simple, betul? Setuju dengan saya? Dah tak boleh nak jadi macam tu. Tak boleh. Okey, tapi ini dah paling simple. Tetapi, okey, faham ke? Tengah salin. Okey, dah salin bagi thumbs. Dah salin bagi thumbs. Dah. Okey, baik. Nurin, betul tak? Ini adalah paling simple? Setuju? Ini adalah paling simple dan kita tak boleh nak simplekan lagi dah. Betul? Okey. Alright. Setuju. Baik, sekarang kalau di sini melibatkan infinity, kita kena buat sesuatu dengan persamaan kita. Kita tidak boleh buat begini sebab bila kita masukkan nilai infinity di sini, 7 kali nombor yang sangat besar, dia akan jadi nilai yang sangat besar. Tapi dia dibahagi dengan sesuatu nombor yang sangat besar dan ditolak dengan nombor yang sangat kecil. Macam tak ada apa-apa efek. Lepas tu nombor yang sangat besar dibahagi dengan nombor sangat besar. What happened? Faham tu? Dia jadi tak tertakrif. Okey, dia jadi tak tertakrif. Sekali lagi, tidak tertakrif.
Faham Jadi apa yang berlaku? Oh, kita kena buat sesuatu supaya dia jadi fungsi tertarif. Macam mana? Okey, kita nampak di sini ada X. Okey, yang lain dekat bawah Kita tengok yang bahagian bawah. Okey, kita tengok bahagian bawah. Okey, ada X dekat sini. Jadi maknanya semua sekali saya nak bahagikan dengan X. Bagi X, bagi X, bagi X. Faham Itu cara je. Bagi X, bagi X, bagi X. Ini yang first. Yang first tanda sikit. Okey. Kita buat macam tu. Okey, jadi apa yang berlaku? Apa akan berlaku? Dia akan jadi 7 per dengan 7 potong-potong 7 ini jadi 1 tolak dengan 5 per X. Dia jadi macam tu. Okey, faham guys? Faham ke? Okey, boleh ke buat macam ni? Okey, sebagi satu contoh Mungkin ada yang tak faham kenapa boleh buat macam ni Sebagai satu contoh. 7 per dengan 3. Boleh tak yang bawah ni sedarab dengan 3, atas ni sedarab dengan 3? Dia akan jadi, ini 21, ini jadi 9. Bukankah ini sama je? Betul tak? Sama tak? Adakah seubah apa-apa? Tak. Faham guys? Faham ke? Boleh ke kalau sebagi dengan 3? Yang ni 9 contoh Yang ni 9 pula. Sebagi 8 lah. Okey. Kalau saya nak bahagi dengan X, yang atas ni X sebagi X juga. Boleh tak? Boleh. Adakah seubah apa-apa? Tak. The number is not changed. Jadi semuanya saya tak ubah. Apa yang berlaku adalah saya hanya tambah saja supaya dia jadi satu persamaan yang tertarif. Faham tak? Siapa faham? Bagi thumbs. Siapa faham? Bagi thumbs. Ini adalah ilmu matematik lah yang mungkin awak tak belajar dekat sekolah. Cikgu tak terangkan benda ni kan. Cikgu kata, okey kaedahnya adalah awak bahagi semua dengan X. Kenapa nak kena bahagi dengan X, cikgu? Awak buat je lah. Buku dia cakap macam tu. Itu kalau cikgu yang tak tahulah. Kalau cikgu yang ada pengalaman, mantap, lazat, berkerim di sekolah air ramai, itu tak ada masalah. Kan? Dia faham. Dia tahu. Kalau cikgu yang memang dia ada pengalaman, dia akan tahu apa yang sebenarnya dia sampaikan. Faham Okey, jadi sekarang bila kita bahagi semua dengan X, dah habis cerita, dia jadi macam ni. Okey, sekarang 5 bila dibahagi dengan infinity, apa yang berlaku? Dia akan menghampiri kosong. Betul? Setuju? Jadi dia akan menghampiri kosong. 5 ni bila dibahagi dengan 1000, dia akan jadi 0.000000 something. Okey, jadi maknanya dia menghampiri kosong. Jadi kita abaikanlah dia. Seolah-olah macam bola pingpong, yang kecil-kecil yang lalu-lalu tu abaikanlah. Faham ke? Faham ke? Faham bagi tam? Faham bagi tam? Okey? Alright. Jadi bila kita dah masukkan dalam ni dan kita dapat begini, maksudnya kita akan jadi nilai berapa? Jadi tinggal 7 per dengan 1. So jawapannya adalah 7. Faham guys? Faham Faham tak guys? Are you faham? Alright. Okey, kenapa 7? Dia seolah-olah macam bola pingpong tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je boleh kira. Yang lain tu abaikan je lah. Faham ke? Jadi ambil 7 je. Faham? Oh, baru faham hari ni sir. Okey, baik. Siapa? Honestly, cuba ngaku siapa yang sebenarnya baru faham tentang infinity. Bila digantikan, oh macam tu Oh, patutlah ada nilai juga. Baru faham hari ni, bagi thumbs. Baru je faham. Oh, macam tu. Rupanya. Oh, begitu je. Okey, alhamdulillah Allah bagi faham. Okey. Oh, ramai juga. Okey, alhamdulillah. Okey. Beres. Boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan?
Kita ada 17 minit lagi. Baru nak belajar asas ni. Okey. Boleh teruskan? Okey, baik. InsyaAllah sepadam ini sepadam. Nanti buat latihan tau. Nanti cuba tengok balik bahagian hard. Awak cuba buat. Oh, patutlah dia bahagi dengan tu. Oh, patutlah dia bagi begini. Lepas tu patutlah dia buat begini. Baru awak akan faham. Faham Boleh Nanti buat ulang kaji. Saya tak sempat nak buat benda-benda tu semua. Itu kamu kena buat sendiri, okey? Alright. Okey. Okey guys. Pernah tak cikgu cerita pasal pembezaan peringkat pertama? Prinsip pertama. Pembezaan prinsip pertama. Ini adalah peringkat pertama. Okey, siapa dah belajar tentang ini? Prinsip pertamanya yang mana saya dah lupa Data Y per data X. Yang ni dy per dx. Guys, ingat tak? Okey. Siapa dah belajar yang ni? Siapa yang dah belajar yang ni? Dah Okey, baik. Prinsip pertama contohnya adalah Y sama dengan 1 tolak 4X. Contoh kan? X lepas tu dia kena buat apa? Dia kena buat Y tambah dengan data Y sama dengan 1 tolak dengan 4. Data X tolak tambah dengan data pula. X tambah dengan data X. Dan bla 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 bawah tu. Betul? Setuju guys? Setuju? Setuju? Kan? Okey. Okey, dengar baik-baik apa yang saya nak cakap ni. Siapa nak gelak? Siapa nak gelak? Siapa nak gelak? Hooray! Oh, tak penting sir. You memang tak penting pun. Kan? Best tak sekata tak penting? Oh, iPhone suka iPhone suka Suka Tak penting. Ini tak penting untuk awak tahu. Just awak tahu je lah. Okey lah, geli-geli tahu je lah. Okey, prinsip pertama ni begini. Lepas tu jawab jawapan ni. Okey, jawapan macam tu. Alright. Okey. Dah. Dan faham ke? Okey? Faham ke? Tak penting. Lebih penting adalah ini. This is very lagi. Super penting. Ini yang saya nak ajar. Faham Yang ini hanya untuk membuktikan sahaja. Bukti. Okey, macam mana sebenarnya peringkat pertama ni wujud? Dia buat ini adalah untuk membuktikan sahaja. Faham ke? Okey. Dia untuk membuktikan sahaja. Kenapa tak penting? Sekarang saya nak terangkanlah. Okey. Dalam pembezaan banyaknya kita akan guna yang ini. Peringkat pertama. Dalam aplikasi, dalam apa sahaja. Jadi yang ni hanyalah 0.1% sahaja dalam pembezaan. Dia hanya untuk membuktikan sahaja dalam peringkat pertama. Faham ke? Dia jadi macam mana macam ni. Okay guys, tengok. Contoh satu persamaan diberi Y sama dengan 3X tambah dengan 1. Kuasa 2. Lebih mudah. Okay, ready? Bersedia? Jadi Okey. Dia ada bagi formula. Tapi kalau siapa yang ada buku ni, buku hitam putih ni, buku kulit dia photostat. Okey, buku nilam tu boleh buka muka surat 19. Okey. Dia bagi formula. Kan, dia bagi formula. Dy per dx sama dengan NaX N tolak 1. Okay guys, ready?
Tak payah hafal. Tak payah hafal. Satu lagi. Oh, bestnya sir. Tak payah hafal sir. Tak payah. Siapa suruh kau hafal? Okey. Faham ke? Ready? Tak payah hafal yang ni. Okey. Tak dengar suara ke? Alamak, tak dengar suara sir. Betul dengar yang ni tak payah hafal ni. Yang ni tak payah hafal. Apa yang awak perlu faham adalah tengok. Ready? Power sub ke sini darab. Boleh? Dia jadi berapa? Dia jadi 6. Betul? Betul begitu? Okey, X. Okey, lepas tu power ni. Dia jadi apa? Tolak 1. Dia jadi 1 kat sini. Faham ke? Okey, tambah. Yang ni X. Dia kuasa kosong sebenarnya. Okey, sekejap. Yang ni X kuasa kosong. Kosong darab 1 berapa? Guys, kosong darab 1 berapa guys? Guys, kosong darab 1 guys. Kosong. Bagus. Nasib baik. Okey, senang cerita kalau tak ada X, kosong je lah. Okey, boleh? Faham. Jadi, ini adalah jawapannya. dy per dx. Boleh guys? Okey, senang cerita. dy per dx sama dengan 6x. Tara! Simple? Berapa langkah? 1, 2. Done. Boleh? Okey. Oh, tak puas hati lagi sir. Tak puas hati lagi ya. Kita buat lagi ya. Jadi ini sepadam. Okey, prinsip pertama yang tadi yang sepadam tadi tu sebenarnya dia nak membuktikan ini nak pergi ke sini. Bukan. Ini nak pergi ke sini. Ini adalah prinsip pertama. Bagaimana sebenarnya dia tolak, lepas tu dia dapat macam ni. Tapi sebenarnya kita boleh faham peringkat pertama dia just begini sahaja. Faham Nak pergi ke pecahan. Oh, kejap. Relax lu. Sebab ada yang baru belajar. Okay? So don't worry. Saya akan cover lagi. InsyaAllah. Saya akan cover. Oh, kita ada 10 minit lagi. Come on. Okay, baik. Contoh. Ready guys? Ready? Okay, jika diberi sebenarnya Y sama dengan 3X kuasa 3 tambah dengan 6X tambah dengan 2. Okay, ready? Okay, tulis. Kita nak bezakan sekarang. Okay, ready. Okay. Peringkat pertama, itu esok, kecerunan esok Kecerunan esok punya cerita. Aplikasi, hari ni asas. Okay, mentakin kecerunan apa cuma mat Datuk Nenek itu esok. Hari ni asas dulu. Okay, kalau asas tak power kau nak belajar pasal aplikasi. Mimpi. Kan? Asas tak power. Ada kan yang baru nak belajar ni? Oh, tu ketang-kanting lagi ni. Waktu kanting lagi mau nak belajar baru. Kan? Tu nak pergi aplikasi. Nanti esok nganga je, tak tahu, tak faham. Okey, baik guys, tengok. dy per dx. Okey, ready? Okey, darab jadi 9x. Tolak 1 dia jadi 2. Tambah dengan ini 1 darab dengan 6 jadi 6x. Tolak dengan 1 jadi kosong. So jadi x tak ada hilang. Jadi ni adalah kosong dah, tinggal itu. Settle? Inilah jawapan dia. Siapa dapat sama macam so? Bagi thumbs. Dah? Dah? iPhone dapat tak iPhone? Okey, baik, alhamdulillah. Anis macam mana Anis? Dapat Anis? Anis okey dapat? Simple kan? Simple Boleh
Anis dapat tak Anis? Alright, Alhamdulillah. Okey, kita pergi contoh 2, boleh? Nombor 2. Okey, nombor 2, ready? Nombor 2. Okey. Saya tak nak guna Y lah, saya nak guna V lah pula. V sama dengan 4T kuasa 3 tambah dengan 5T kuasa 2 tambah dengan 3. Suka-suka hati saya je kan buat soalan. Ya, cikgu. Suka-suka hati saya je lah buat soalan. Okey. Oi, macam mana tu sir? Biasanya kita main divide dx je. Apa sir dengan dv pula ni sekarang? Okey guys, tengok. Sini y, dalam ni x. Maka dia jadi dy dx. Faham ke? Yang ni v, dia akan jadi apa? Apa? Apa Suraya? dv. Yang ini akan jadi dv per dt. Okey, pandai. Pandai. Okey, let's go. Let's go. Sub jadi 12T kuasa 2 tambah 2 kali 5, 10. T kuasa 1, 3 tak ada. T tak ada apa-apa. Settle. Simple? Senang. Saya nak tanya, dekat mana yang susah pembezaan tu? Yang kamu dengar senior-senior cakap tu sebenarnya susah kat mana pembezaan? Setakat ni kamu belajar dengan senang ke susah? Senang ke susah sekarang? Kan? Tak ada susah kan? Sebenarnya kalau kamu nak tahu, kan senior-senior kamu, dia kata susah pembezaan tu sebab mula-mula dia hadap pembezaan, dia belajar peringkat pertama tu. Kebanyakan sekolah yang kata sebenarnya pembezaan tu adalah sangat susah sebab apa? Dia buat yang peringkat pertama tu. Bila belajar yang peringkat pertama tu dulu, memang dia akan mental block. Memang akan rasa pembezaan ni adalah subjek yang paling susah dalam dunia. Setuju tak? Siapa yang dah belajar? Siapa yang dah belajar kat sini? Liana, ya betul. Siapa yang dah belajar ya? Nurin, dah Okey, Amalina, ya betul. Siti Bashirah, Siti Bashirah dah belajar belum? Dah. Okey, betul sir, baru dengan aku. Sebab awak belajar prinsip pertama tu dulu, kan barulah belajar peringkat pertama, dah tak rasa senang dah tak rasa senang. Memang rasa susah je. Kan? Sebabnya prinsip pertama tu memang sangat susah nak membuktikan dia. Faham Walaupun sebenarnya yang melibatkan kuasa 2 sahaja. Dia tak melibatkan benda lain lagi. Memang sangat susah sebab awak kena kembangkan dia. Expand. Mungkin yang baru belajar hari ni mungkin tak faham apa yang saya cerita. Tapi kalau yang dah belajar dia tahu. Dia yang kuasa 3 tu nak kena expand sampai 3 kali. Betul tak? Kan? Expand. Dah lah dia mengkerinting dx tu apa semua. Lepas tu careless mistake lah apa semua bagai. Lepas tu rasa nak menyumpah seranah masa buat soalan tu. Buat, jawapan salah. Betul tak? Tambah-tambah kena guna buku teks. Alright. Terima kasih. Dah. Cukup berhenti dan kutuk buku teks. Nanti ada orang marah. Okey. Boleh Alright. Okey. So sekarang ni, belum habis lagi. Baru nombor 2. Sekarang kita tengok nombor 3 juga. Ready? Kita tengok nombor 3. Ready? Bersedia. Okey, kalau kita jumpa begini, apa yang kita harus buat? Okey, nombor 3, fx sama dengan negatif 1/4 K. Okey, sabar. Yang ini dulu. Okey, 3x kuasa 2 tambah dengan 5.
Kuasa 2 lagi. Kuasa tinggi-tinggi sikit lah. Kuasa 4 lah. Okey, boleh. Suka-suka hati je bagi soalan Okey, tak apa. Okey, let's go guys. Yang ini X, yang ini X. Okey, jadi maknanya kita boleh bezakan dia. Bila bezakan fx, fungsi kita ada prime kat sini. Okey, tak ada kena-mengena dengan Optimus Prime. Ini cara tulis. Ini adalah sama dengan dy dx lah. Okey, kalau dalam bentuk fungsi kita tulis macam ni. Dia tak sama dengan f inverse. No. Faham Tak sama dengan this kind of animal. Faham Tak sama spesies ni. Memang lain-lain. Faham tak? F inverse lain. Kalau ada prime ni maknanya beza Faham Okey, baik. Ready? Ready bagi thumbs? Ready bagi thumbs? Okey, sap. Jadi 3 kali 4 2 boleh. X kuasa kuasa 3 tambah dengan kosong. Dah. Tu je. Dapat tak? Faham? Okey, baik. Nombor 4. Fx lagi negatif 1/4 K. Jawapan apa agak-agak? Siapa dapat Cepat, sebagi 5 saat. Dah salin belum? Dah salin dulu. Salin dulu, lepas tu bagi thumbs. Lepas tu kita get ready. 5 second je jawab. Yang ni. Okey. Dah? Alright. 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia guys? Sila tarik. Okey, tengok ni. Ini X. Ada X tak kat sini? Ada X tak? Yang ada K kan? Ini X, ini K. Maka tak ada X. X adalah kuasa kosong. Kosong dalam dengan habis semua. Habis cerita. Maka ini adalah kosong. Siapa betul? Bagi thumbs. Siapa salah tak apalah, belajarlah. Siapa betul? Bagi thumbs. Okey, Liana betul. Siapa lagi? Okey. Seorang aja betul. Seorang aja. Tak perasan yang X ni kan? Tak perasan yang ni kan? Okey, ini adalah X, ini adalah K. Maka bila dia ni, okey, dia tak ada X. Bila tak ada X, dia sama macam ni. Kosong. Okey, terus kosong. Faham ke? Saja nak trik sikit. Kan? Nak suruh korang faham. Alright. Siapa faham? Bagi thumbs. Siapa faham? Bagi thumbs. Kita belajar asas kan hari ni? Kita belajar asas pembezaan. Relax lah. Okey? Okey, kita nak faham lagi kalau dia melibatkan pecahan. Macam mana pecahan? Alright, dia macam ni. Okey, kalau melibatkan pecahan. Contoh, saya ambil Gx sama dengan 4 per dengan X kuasa 5. Okey, salin? Dah salin bagi thumbs. Ready, ini nombor 5. Okey dah Ready. Okey, baik. Kalau dalam keadaan X ni duduk di bawah. Okey. Baik, apa yang kita harus buat? X ni kita kena bawa naik atas. Ingat tak dulu kita belajar dalam index, logs and sub. Di mana power di bawah kita boleh bawa naik atas, dia akan jadi 4x negatif 5. Faham ke? Yes, betul iPhone. Betul iPhone Ini iPhone apa? iPhone X ke? iPhone X20? 12 ke? 12X ke? Apa? Saya pun tak tahu apa mana benda dia. Okey. Baik. Yang ini? Okey. Kalau dah jadi begini, kita dah tahu macam mana nak buat. Betul tak? Dia akan jadi G prime. Okey. G prime apa? Darab. Negatif 5 darab dengan 4 jadi negatif 20. X ini jadi tolak 1, so negatif 6.
Okey, nak kira jawapan, kita tak boleh letakkan macam ni. Ini kena turun balik ke bawah. Faham? Dia akan jadi negatif 20 per dengan X kuasa 6. Faham? Faham bagi tam? Faham? Sila bagi tam. Okey, baik. Dah Dah Okey. Okey, dah faham lah tu. Okey, yang mana bawah kita bawa naik atas. Okey, simple. Okey, seterusnya. Oh, ada lagi sah? Ada. Nombor 6. Ready nombor 6? Okey, nombor 6 dia bagi macam ni. Contoh D 3x kuasa 4 D per dx macam tu. Boleh pula macam tu, sir. Boleh pula macam tu Ini cara penulisan dia. Dia boleh tulis macam tu. Okey. Baik, tulis dulu. D kurungan dx kuasa 4 per dx. Boleh Okey, ini yang saya nak bagi tahu bahawa okey, dah salin nombor 6 tu. Dah salin nombor 6? Dah. Amelina dah. Okey, Bunda, Mitakin dah. Alright. John, macam mana John? John dah ready? Ready John? saya tak nampak hitam mesti. Saya tak nampak hitam mesti. Okey. Alright. Okey, baik dah. Alright. Kalau macam ni, sebenarnya apa yang dia tulis ni adalah, ini adalah Y sebenarnya. Okey, ini adalah merujuk kepada Y, iaitu Y sama dengan 3x kuasa 4. Faham Sebenarnya cara dia tulis tu begini, supaya kita boleh bezakan terus. Kita tak payah tulis dy per dx kat sini sebab dia bukan Y. Dia boleh merujuk kepada Y, boleh merujuk kepada Z, boleh merujuk kepada X. Suka hati Datuk Nenek dia lah nak bagi apa. Faham ke? Alright, jadi kita tak tulis macam tu. Apa yang kita buat, kita tulis sama dengan je terus. Dan terus bezakan macam biasa. Apa jawapan dia? Guys, apa jawapan dia? 4 darab dengan 3 jadi 12. X kuasa 3. Simpan. Faham? Faham bagi thumbs. Kalau faham bagi thumbs. Boleh? Okey, baik, alhamdulillah. Sama juga kalau ditulis begini. D per dx kurungan 6 per dengan x kuasa 2. Okey, ini sama juga kes dia. Maka kita buat macam biasa. Yang ini dia akan jadi 6x negatif 2 darab ke depan dia akan jadi negatif 12x negatif 3. Okey, maka jawapan dia adalah negatif 12 per dengan x kuasa 3. Faham? Jelas? Clear? Simple? Mimpen. Oh, itu apa yang susahnya benda ni? Tak ada yang susahnya. Kita mudahkan dia. Boleh Kita mudahkan dia sahaja. Okey, dapat guys? Saya nak pergi petua rantai juga. Tak boleh lah kalau saya tak ajar yang tu. Boleh, chain rule. Petua rantai. Okey, yang ni dah faham, clear. Yang ni yang asas basic semua dah clear, settle. Clear Okey, kalau faham bagi thumbs. InsyaAllah dalam masa 5 minit lagi kita nak masuk satu bahagian iaitu petua rantai. Setakat ini ada formula yang sesuruh hafal? Ada? Ada formula yang sesuruh hafal? Tak ada Tak ada lagi Tapi ada dah formula yang dah terhafal Okey, baik, kita pergi satu lagi. Okey.
keadaan. Okey. Oi, dah lebih masa ni 5 minit lagi boleh tak? Boleh ke? Dah lebih masa dah ni? Dah lebih dah masa kita ni? Dah lebih berapa minit? 10 minit dah lebih. Okey. Okey guys, kalau kita jumpa. Kan kalau kita jumpa y sama dengan 5 prap x kuasa 3. Kuasa 3. 2 x tambah 1 kuasa berapa nak? Korang nak kuasa apa? Bagi yang besar-besar punya. Kuasa 2 je. Alah, apa syarat? Kuasa 2. Okey, kuasa 7. Okey, kuasa 7. Alright. Okey, kuasa 7 lah. Okey, kalau kuasa 2, awak kena kembang dulu Dia akan jadi macam ni. 2x tambah dengan 1. 2x tambah dengan 1. Alright. So, kita kembang macam biasa. Lepas tu kita buat macam biasa sahaja. Faham? Okey. Yang jadi masalah kalau kuasa 7. Kan? Sebab apa? Sebab ada 7 kurungan. Faham tak? Nak buat kurungan pun malas lah. Okey. Kalau 3 kurungan pun kamu dah terceduk nak kira. Kalau 7 kurungan, insya-Allah meninggal dulu sebelum kamu habis kira. Betul tak? Betul tak? Kan? 3 kurungan pun korang dah nak menyumpah-nyumpah. Apatah lagi kalau 7 kurungan kalau nak kembangkan kan? InsyaAllah tak akan jumpanya jawapannya. Kan? 7 keturunan tak siap lagi kira. Okey, jadi bila kita jumpa kurungan yang sangat besar macam ni dan melibatkan X yang tak ada X di sini, kita tak boleh bawa masuk 5 kat sini suka-suka, betul? Kita kena kembangkan 7 dulu, betul? Jadi, kita tak boleh guna cara biasa. Kita kena guna cara yang sedikit luar biasa. Ready guys? Okey, formula dia memang sangat complicated. Okey, saya tulis dulu formula dia Okey, dy per dx na dx plus c n tolak 1 darab d per x bx tambah dengan c. Faham tak? Faham guys? Faham guys? Okey. Tak payah hafal. Lagi sekali. Kan iPhone gelak sekali lagi, gelak sekali lagi. Tak payah hafal. Kan? Tak payah hafal, guys. Korang dah jumpa satu-satunya cikgu yang menyampah dengan formula. Suruh hafal. No way. Saya tak pernah suruh hafal. Pelajar-pelajar saya tak pernah suruh hafal formula. Ramai je dapat A. Kan? Ramai je dapat A tanpa menghafal formula. Boleh je. Sebenarnya menghafal formula dalam MS adalah satu kesalahan. Okey, siapa yang suka hafal formula dalam MS confirm tak A. Confirm gagal. InsyaAllah berjamaah dia gagal. Sebab nak hafal yang ni. Terkemut-kemut nak hafal ni. Terkemut-kemut ni nak hafal ni. Kan? 7 keturunan tak habis hafal lagi. Faham tak? Ni baru satu formula. Tak lagi formula yang lain lagi. Okey, relax. Tak payah hafal yang ni. Tak payah cuak, tak payah. Relax. Tengok apa yang saya buat. Ini adalah formula method. Tidak boleh dihafal. Faham guys? Faham tak faham ni? Faham bagi thumbs. Oh best. Yang saya tak payah hafal. Memang lah. Siapa suruh hafal? Kan? Korang akan mengalami kepayahan hidup. Kan? Kalau hafal benda ni. Jangan hafal lah. Tak payah. Dia adalah formula method. Formula method ni tak payah hafal. Okay guys. Follow sir. Tengok Okay. Power ke atas ni. Sap. Bawa ke depan. Darab. Apa? 7 kali 5 jadi 35. Betul? Betul? Okey, tulis balik 2x tambah dengan 1. Power tolak 1 jadi 6. Beres?
Faham tak ni? Faham tak? Dah. Okey, ada satu lagi dalam ni kurungan. D dx. Guys, berapa dalam ni? Cepat. Berapa dalam ni? 2. Okey, dah settle. Inilah yang diterangkan dalam formula ni. Perasan tak? Perasan tak? Ni N tolak 1. Ni N bawa ke sini. N darab dengan A. BX tambah C darab dengan D dx. BX tambah C. Betul tak? Betul tak guys? Ni bawa depan tolak 1. Lepas tu yang ni kita D dx. Simple? Simple? Jadi tak payah hafal formula Kan? Yes, formula tu tak bagus untuk kesihatan awak. So gunalah otak awak tu untuk hafal benda lain yang lebih berfaedah, okey? Okey, tak ada faedah kamu nak hafal benda ni. Okey, jadi 2 jangan lupa darab dengan 35. Dapat apa? 2 darab 35. Come on guys. Yang lain semua dah betul, tiba-tiba darab tekan kalkulator pula salah. 35 darab 2 dapat berapa? 70. Jadi 70, 2x tambah dengan 1 kuasa 6. Senang ke mudah? Senang ke mudah guys? Tak payah nak kembang-kembang Kan? Awak kembang 7 kali, kira semua and then end up ini je jawapan dia. Berapa step? 1, 2. 2 step guys. 2 step je. Kan? Tak payah kita nak bersusah payah. Faham ke? Okey, 2 step je. Dah cerita, senang cerita. Okey, padam. Kalau tak hafal formula pun boleh buat, so buat apa hafal formula? Betul tak saya cakap? Kalau tak hafal formula, kan? Okey, baik. Alright, ready? Yang seterusnya. Okey. Sebagai satu lagi contoh. Y sama dengan okey, 8x tolak 9 punca kuasa. Ui. Punca kuasa. 7 tolak 5. iPhone kata 7 tolak tak. 7 tolak 1. 7 tolak 1. 7 tolak 1 jadi 6. Kuasa 6. Okey. Saya tulis berapa tadi? Kuasa berapa tadi? Kuasa 6 kan? Kuasa 6. 7 tolak 1 bukan 7 tolak 5. Okey, yang ini pula. Macam mana ni? Okey guys, tengok. Yang ni dua. Ini adalah 8x tolak dengan 9. Punca kuasa dia akan jadi 1/2 power dia. Okey. Baik. Siapa pernah kembangkan 1/2? Pernah tak? Siapa pernah? Ada? Amalina pernah? Pernah kembangkan 1/2 punya kuasa? Pernah? Expand. Kan? Macam mana ni separuh? Separuh nak kembang macam mana ya? Didarab begini kot. 8x tu separuh gitu. Macam tu. Macam tu kan? Tak boleh. Bukan begitu caranya. Okey, faham Okey, jadi kat sini kita bezakan macam masa dy per dx. Apa berlaku ni bawa ke sana. Dia jadi darab. Ini kan ada 1, maka dia akan jadi 1/2. 8x, Allah. 8x tolak dengan 9, kuasa dia adalah 1/2 tolak dengan 1. Simple. Dia akan jadi macam mana? 1/2 8x tolak dengan 9 negatif 1/2. Right? Betul? Betul tak dia akan jadi begitu? Okay. Alright. Kita tahu ini kalau kita tulis dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 1/2 8x tolak dengan 9 negatif 1/2. Betul? Sama tak? Sama tak? Sama je kan? Sama je kan?
Dia akan jadi gini kan. Tapi negatif ni kita tak boleh duduk atas. Kita kena letak bawah. So apa yang berlaku adalah 1/2 darab dengan 8 X tolak dengan 9 negatif 1/2. Oh lupa. Lupa satu benda lagi. Darab. Apa? 8 kat sini. Okey, jadi sini jangan lupa darab 8. Betul tak? Yang ni jadi kosong, yang ni jadi 8 saja. D dx. Betul? Faham? So maka di sini tinggallah 8 sorang-sorang. Okey. So potong-potong dia akan jadi sini jadi 1, sini jadi 4. So 4/8 X tolak dengan 9 punca kuasa. Adakah sama macam saya? Boleh ke? Tak payah darab 8? Alay, cepat dah naik. Kenalah darab 8. 8 ni darab jadi 1, 8 1. Faham ke? Ya, Afiq. Okey. Okey, dah faham ke? Kena darab 8. Okey. Yang ni darab 8. 8 masuk sini. 4 dengan 2 boleh potong. Dah. Beres. So, habislah kelas kita hari ni. Dia sambung esok pula. Boleh guys? Setakat ini boleh faham apa yang saya ajar? Boleh? Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Semoga apa yang saya share hari ini boleh membuka mata awak bahawa pembezaan itu tidaklah susah mana pun. Tak susah pun. Okey? Alright, insyaAllah esok kita akan pergi aplikasi. Tapi saya akan pergi kepada satu hasil darab dulu, lepas tu hasil bahagi, baru kita pergi aplikasi. Boleh tak esok? Boleh? Boleh? Okey, insyaAllah. Okey, dapat sesuatu hari ini? Okey, kalau dapat sesuatu bagi had. 1, 2, 3. Alright, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang saya share ini boleh dapat manfaat bersama. Mungkin sebelum ini kamu rasa kudrati pula. Pembezaan ini adalah merupakan satu tajuk yang agak susah. Tapi mungkin hari ini dah mula berubah. Okay, mungkin dah mula berubah apa yang sebenarnya kita sedang belajar. Bila kita dah faham asas, insyaAllah esok yang lebih complicated dia akan jadi mudah je. Okay, yang lebih complicated esok akan lebih mudah. Tapi esok insyaAllah sebenarnya saya akan saya akan cover, tapi saya tak cover habis tau. Saya tak sempat nak cover habis dalam masa sejam. Tapi saya akan ambil bahagian-bahagian penting sahaja. Part-part yang penting sahaja. InsyaAllah sebenarnya semoga apa yang saya kongsikan, semoga dia bagi idea awak untuk oh macam ni rupanya, oh macam ni rupanya. Bila awak dah dapat idea, insyaAllah dia akan membantu awak untuk faham lebih lanjut lagi. Boleh Boleh Alright. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Setakat ini ada apa soalan tak? Setakat ini ada soalan tak? Sebelum kita tutup kelas kita. Ada soalan tak? If any question, boleh buka mic, boleh tanya, tak ada masalah. Sekejap je mungkin 5 minit kalau ada soalan. Okey, kalau ada soalan pun boleh kumpul untuk esok. Kan esok kita ada satu kelas lagi. Okey, pembezaan yang melibatkan ni. Okey, sealu-alukan kamu untuk invite kawan-kawan sekelas kamu. Okey, yang mungkin ada masalah dengan MS. Okey, mungkin ada masalah dengan MS. InsyaAllah sebenarnya boleh kamu jemput untuk hadir kelas kita esok. Ini kelas open Okey, saya boleh buka sampai 100 orang saja. Saya punya Zoom ni boleh masuk 100 orang. Kan? Ni 8 ni. Okey, 8 ni dia dibezakan dulu.
8x, x kan ada 1. 1 bawah ni darab 8. Bila dia kalau soalan bagi fx, lepas tu jawapan bagi dia di x, salah ke se? Ya, memang salah. Sebenarnya kalau fx kena guna f prime. Kalau y baru bagai dy dx. Kalau pakai f, x kena pakai f prime. Itu kena faham lah. Takkan cerita pasal Pak Samad, awak pergi jawapan Pak Abu. Kan? Faham tak? Kan? Oh, cerita. Oh, kamu cerita pasal apa tadi? Aku cerita pasal Pak Samad lah. Habis tu kenapa jawab tadi pasal Pak Abu pula? Kan jadi pelik. Kan jadi pelik. Kan? So jangan buat pelik lah. Kan? So kalau awak tertukar tu maknanya awak careless ataupun awak tak faham. Faham tak? Awak tertukar tu boleh jadi awak careless ataupun awak tak faham. Boleh? InsyaAllah segala asas ini, apa yang saya kongsikan ini, awak boleh faham. Boleh 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 Azika? Faham Azika? Alright. Baik, insyaAllah kita tutup dulu kelas kita dulu untuk hari ini. InsyaAllah semoga apa yang saya kongsikan ini boleh jadi manfaat pada semua. InsyaAllah kongsi-kongsilah link grup kita. Okey, semoga ia bermanfaat. Okey, grup kita untuk form 5 tu rasanya dalam 30 orang lagi kot boleh masuk. 30 orang lagi. Kalau ada yang nak masuk lagi, saya terpaksa untuk buka grup lain pula. Okey, macam tahun lepas saya buka 7 grup. Tahun ni saya tak tahu lah saya boleh buka apa. Tapi sekarang ni sebenarnya dah ada 2 grup sebenarnya. Dah ada 2 grup lah. Alright. Grup percuma tu. Grup free. Grup free pun macam-macam dah sebagian. Tak apalah. Itu adalah macam sedekah salah untuk korang semua. Okey, semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Okey, saya minta maaf kalau ada apa-apa salah dan silap, kalau terlanjur kata ke apa ke, saya minta maaf. Okey, segala apa yang salah itu adalah daripada yang kelemahan saya sendiri. Apa yang baik dan bagus itu adalah daripada Allah SWT. Saya tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri inna insana fi illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain kali. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, terima kasih iPhone, terima kasih Mutakin, terima kasih Surayam, terima kasih Jun, terima kasih Fatin. Okey, terima kasih Nurin Amalina. Kemudian Nurul Amira. Okey. Terima kasih Hazika kan kerana join pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Bye bye.